tuan-tuan dan puan-puan semua. MOU, permuafakatan, perjanjian kerajaan perpaduan yang baru saja dimeteraikan beberapa hari. Nampaknya banyak lagi puak-puak seberang, banyak lagi pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin terkenal politik, pemimpin terkenal di dalam pembangkang dan juga pengurus CPN sendiri, meroyan. Mereka masih tak puas hati, masih mempertikaikan. Dan mereka kata MOU yang sudah dimeteraikan, yang sudah ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin di dalam parti-parti gabungan politik dalam kerajaan perpaduan tidak sah. Mereka kata, Muhyiddin Yassin kata, Perikatan Nasional kata, MOU itu tidak sah karena tidak berperlembagaan. Dan mereka ada juga yang mengambil keputusan mendakwa bahwa kerajaan hari ini adalah kerajaan kembiri luar tabi'i. Ini sangat tidak baik, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi saya, apa yang diputuskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah terbaik untuk mengelak langkah Sheraton dan juga kerajaan Tebuk Atap. Tapi sebelum saya meneruskan hujah hari ini, sebelum saya menyampaikan kepada Anda satu berita yang sangat mengejutkan daripada Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusof, di mana MOU pembangkang boleh bawa ke mahkamah jika tak setuju. Tajuk berita yang sangat hangat hari ini. Tapi sebelum saya teruskan, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, pada 17 Desember, satu kenyataan daripada Sinar Harian. Dakwaan, perjanjian, persefahaman, kerjasama bagi membentuk kerajaan perpaduan sebagai tidak berperlembagaan dan akan membawa kepada pemerintahan diktator adalah tidak benar, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof. Timbalan Perdana Menteri akhirnya bersuara. Beliau juga berkata, perjanjian persefahaman jelas menyatakan ke semua parti komponen dalam kerajaan masih boleh berunding sesama sendiri bagi mencapai satu kata sepakat. Dalam perjanjian itu juga menyatakan mana-mana pihak kerajaan yang tidak berpuas hati hendaklah berunding dengan semua parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Jadi kita berundinglah. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu ketetapan di mana ahli parlimen ataupun menteri-menteri, timbalan menteri dan semua yang mempunyai jawatan di dalam kerajaan perpaduan, sekiranya mereka tak undi, tidak mengikut apa yang tidak menuruti apa arahan daripada atasan, daripada kepimpinan atas kerajaan perpaduan, mereka boleh mengosongkan kursi mereka sekiranya mereka nak tinggalkan ataupun tak percaya ataupun tidak menyokong apa-apa pernyataan daripada Perdana Menteri. Mereka boleh mengosongkan kursi, namun perbincangan memang perlu diadakan, rundingan perlu diadakan. Jadi menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof, beliau telah membuat kenyataan mereka boleh berunding, tidak masalah. Untuk memastikan wujudnya kestabilan politik, kita perlu memastikan tidak akan wujud undi tak percaya kepada Perdana Menteri 19 hari bulan ini. Kita ada 3 Perdana Menteri sebelum ini, dan satu daripada sebabnya kerana isu undi tak percaya, katanya dalam sidang media. Timbalan Perdana Menteri juga berkata, Datuk Seri Fadila Yusof berkata, matlamat asas perjanjian persefahaman itu adalah untuk menjamin kestabilan politik yang akan memberi impak positif kepada rakyat dan ekonomi negara. Ini yang rakyat mahu, kestabilan politik di Malaysia. Beliau turut berharap kerajaan perpaduan yang terbentuk hari ini yang akan bertahan sehingga tamat penggal serta memberi fokus ke arah urus tadbir negara yang baik. Terdahulu juga media melaporkan ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiyati Samsudin dalam kenyataannya melontarkan dakwaan sedemikian serta menyebut perjanjian persefahaman berkenaan adalah haram, berbahaya dan tidak boleh dikuatkuasakan menurutnya. Jadi Timbalan Perdana Menteri telah membuat kenyataan bahwa sekiranya ada yang tidak setuju berkenaan dengan ini, pembangkang boleh bawa ke mahkamah jika tak setuju. Jadi apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah perlu diselesaikan di mahkamah juga ataupun mereka perlu akur dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam MOU? Lagipun sudah ditandatangani. Menurut klausa 4, perjanjian itu menyatakan ke semua ahli parlimen wajib menyokong Anwar dalam mana-mana usul kepercayaan atau RUU bekalan atau mana-mana usul berkaitan
kepercayaan kerajaan PH dan BN. Menurut klausa 4 dalam kurungan B pula, sekiranya mana-mana ahli parlimen kerajaan yang gagal mengundi sebagaimana yang telah diarah, mereka akan dianggap telah mengosongkan kursi parlimen. Itu adalah berdasarkan artikel 49E Perlembagaan Persekutuan. Kata bekas timbalan Perdana Menteri di jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan undang-undang itu. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Berita hari ini daripada Sinar Harian. MOU, permufakatan, pembangkang boleh bawa ke mahkamah jika tak setuju. Salam sejahtera Malaysia. Tidak lama lagi usul undi percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dilakukan. Jadi, sudah pasti ramai yang menantikan keputusan usul undi percaya ini. Namun dilihat, masih ada yang meroyan. Sehingga pagi ini masih ada yang meroyan, masih ada yang masih mempertikaikan keabsahan Perdana Menteri, bahkan MOU yang sudah ditandatangani oleh beberapa parti-parti gabungan di dalam kerajaan perpaduan. Sebelum saya teruskan berita hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Daripada Suara Merdeka, satu lagi tajuk yang menggemparkan saya dan saya ingin berkongsi dengan semua subscriber di luar sana. Muhyiddin sekali lagi buat kenyataan bahwa beliau khawatir Perdana Menteri akan guna perjanjian yang sama untuk gubal, pindah, perlembagaan dan juga undang-undang. Pengurus CPN itu berkata, perjanjian tidak berperlembagaan tersebut membuka ruang untuk salah guna kuasa dan menyekat kebebasan ahli parlimen untuk membuat keputusan. Perjanjian persefahaman gabungan-gabungan parti dalam kerajaan, pimpinan Pakatan Harapan menurutnya tidak berperlembagaan. Sebelum saya teruskan, adakah perjanjian persefahaman gabungan-gabungan parti permufakatan ini yang sudah ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin gabungan parti politik di dalam kerajaan perpaduan ini berperlembagaan ataupun tidak? Sekiranya Anda tahu tentang ini, Anda boleh komen di bawah, kita boleh berkongsi pendapat. Menurut Suara Merdeka, saya memandang serius perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh gabungan-gabungan parti dalam kerajaan pimpinan PH yang mewajibkan ahli-ahli Dewan Rakyat dan parti masing-masing untuk mengundi usul-usul tertentu di Dewan Rakyat, termasuklah undi percaya kepada Perdana Menteri, yang mana kegagalan mereka berbuat demikian akan menyebabkan mereka kehilangan kursi parlimen yang disandang. Perjanjian ini adalah bercanggah dengan perkara 49E Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki ahli Dewan Rakyat mengosongkan kursi hanya apabila mereka melompat parti. Undang-undang anti lompat parti tidak menghalang hak dan kebebasan ahli-ahli Dewan Rakyat untuk mengundi di Dewan Rakyat. Tidak ada mana-mana bahagian dalam perkara 49E berperlembagaan persekutuan yang menghendaki seorang ahli Dewan Rakyat mengosongkan kursinya jika beliau tidak menurut arahan parti dalam pengundian mana-mana usul atau undang-undang. Malah, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Penyata Jawatan Kuasa Pilihan Khas menimbang RUU Pelembagaan Pindaan Nomor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Jadi tuan-tuan dan puan semua, berdasarkan peruntukan dalam perkara 49E Perlembagaan Persekutuan dan Penyata Jawatan Kuasa Pilihan Khas yang disebutkan, saya percaya perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh parti-parti gabungan dalam kerajaan PH adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah. Perjanjian yang tidak berperlembagaan ini menunjukkan seolah-olah Perdana Menteri tidak yakin beliau akan mendapat sokongan majoriti menurut Muhyiddin Yassin. Dan ini diterbitkan di Suara Merdeka. Jadi apa komen Anda dengan berita hari ini? Bagi saya, MOU yang sudah ditandatangani itu sudah